Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ni Kak Zah nak membantu sesiapa di luar sana yang mengalami masalah buasir luar, iaitu buasir tahap 3 dan tahap 4. Sebenarnya tiada apa-apa ubatan yang boleh menyembuhkan penyakit buasir ini melainkan dengan melakukan pembedahan sahaja. Sekarang ni selain pembedahan biasa, terdapat pembedahan laser yang dilakukan di hospital swasta di mana luka dan pendarahannya adalah lebih kecil berbanding pembedahan biasa. Ini bermaksud pesakit akan cepat sembuh ya, dalam masa 3-4 hari boleh sembuh jika melakukan pembedahan ini. Jadi secara jujur Kak Zah nasihatkanlah, jika anda mengalami masalah buasir tahap 3 dan 4, seeloknya lah melakukan pembedahan. Namun Kak Zah faham ya, individu yang mengalami masalah ini sebenarnya merasa malu atau takut untuk mendapatkan rawatan, dan Kak Zah yakin faktor takut inilah yang menjadi punca sebenarnya ya. Namun di sini Kak Zah ada rawatan alternatif kepada anda yang masih berasa takut atau masih berfikir lagi ya. Boleh cuba petua ini dulu, dan sekiranya tidak sembuh, Kak Zah nasihatkanlah jangan teragak-agak untuk mendapatkan rawatan di hospital ya, sebab tiada apa-apa risiko yang tinggi ketika menjalani pembedahan buasir. Biasanya memang pesakit akan sembuh insya-Allah ya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk menyembuhkan buasir luar ataupun buasir tahap 3 dan 4 ialah kita memerlukan seketul kapur barus, sebiji manjakani, 1 sudu besar jintan hitam, segenggam daun semalu dan putih telur. Caranya, tumbuk lumat daun semalu, kapur barus dan jintan hitam sahaja. Tumbuk lumat ketiga-tiga bahan ini. Jadi bila kata tumbuklah, jangan blender pula, nanti ada yang PM tanya boleh nak blend ke apa. Okey, tumbuk, just tumbuk ya. Dan manjakani ni pula, cara dia asah manjakani ini di atas batu. Macam ginilah senang, kita asah di belakang lesung. Kita celup dengan air, kita asah. Bukan asah sampai habis biji, asah hanya dikeliling habis rata ni, cukuplah. Kita tak perlukan banyak. Jadi jangan beli manjakani serbuk, asah ya. Kak Zah bagi tahu asah ya. Okey, just asah saja. Kemudian ambil bahan yang ditumbuk lumat tadi tu, 3 bahan tadi, campurlah dengan bekas kita asah ni, dia kan berair kan, campur dengan bahan lumat, dan ambil putih telur ini digunakan sebagai gam untuk melekat. Jadi kita ambil bahan kita tumbuk lumat tadi, dengan campurkan dengan manjakani kita telah asah sikit, kita ambil putih telur, kita campurkan. Anda boleh anggarkanlah kepekatan di macam mana supaya kita nak tampal di bahagian buasir nanti ya. Okey, cara nak sapu pula Kak Zah minta take note dia, dengar dan faham dengan betul, sebab sekiranya anda tersalah nak tampal, perkara ni boleh mendatangkan kemudaratan, masalah yang akan timbul. Okey, ini perumpamaan bahagian kita pembuangan najis. Biasanya buasir dia akan menutupi bahagian ni. Cara dia, ambil bahan-bahan tadi yang telah dicampur dengan putih telur tu, anda sapu di sekeliling bahagian bawah saja, kaki buasir ya. Sapu bahagian bawah kaki buasir keliling. Kemudian di bahagian lain jangan sapu penuh. Kalau sapu penuh rata, dibimbangi akan tertutup terus bahagian ni. Di bahagian lain anda hanya perlu dab-kan saja. Biarkan kering dan bolehlah melakukan aktiviti harian seperti biasa. Dia individu hak sembuh dengan cara ni, yang mengamalkan petua ni adalah kawan baik Kak Zah sendiri. Beliau, kisahnya dah 5 tahun yang lalu, beliau mengalami masalah buasir. Sepatutnya beliau melakukan pembedahannya, sebab setiap kali membuang air besar berlaku pendarahan yang sangat banyak, tapi beliau takut dia untuk melakukan pembedahan, sehinggalah beliau berikhtiar berjumpa dengan seorang bomoh buasir. Dia macam negeri Pantai Timur ni, individu yang mahir dalam bidang tertentu digelar sebagai bomoh, bukannya bomoh Rejapi Serapah, tidak, memang gelarannya begitu. Waktu tu arwah Pak Cik ni berusia hampir 100 tahun, dan arwah Pak Cik ni bagi tahu petua ini adalah turun-temurun daripada nenek moyang beliau, dan arwah ni telah berpesan kepada kawan Kak Zah, beliau izinkan kawan Kak Zah untuk berkongsi petua ni dengan ramai. Jadi setelah mengamalkan petua ni, kawan Kak Zah dah sembuh ya, buasir mengecut, mengering dan hilang sembuh. Dan untuk makluman juga, selepas anda sapu, dia tak berasa pedih, tak berasa panas. Jangan bimbang lah. Jadi amalkan setiap hari lah kalau boleh ya.
Jadi Kak Azah pesan, sekiranya anda setelah melakukan petua ni tapi masih tidak sembuh, Kak Azah secara dari lubuk hati yang ikhlas nak bagi tahu, seeloknya dapatkanlah rawatan di hospital, lakukanlah pembedahan sebab tiada apa-apa risiko tinggi pun melakukan prosedur ni, dan selepas selesai melakukan pembedahan insya-Allah boleh sembuh. Dan Kak Azah juga nak berpesan ke semua petua yang telah Kak Azah kongsikan sebelum ni, seperti petua untuk menurunkan kolesterol, petua untuk menyembuhkan masalah buah pinggang tahap 1 dan 2, petua untuk menyembuhkan uluran angin untuk orang lelaki, petua untuk menyembuhkan bawasir, dan insya-Allah di masa akan datang petua untuk batu karang dalam mudik kencing, petua untuk darah tinggi, petua untuk asma dan lain-lain. Kesemua petua tersebut Kak Azah secara jujur nak bagi tahu, bukanlah petua yang Kak Azah ambil daripada mana-mana bahan bacaan, dan bukanlah petua yang Kak Azah sekadar dengar daripada mulut ke mulut, tetapi petua-petua tersebut adalah petua yang telah diamalkan oleh kenalan, sahabat handai, saudara mara, suami, dan telah sembuh dengan izin Allah. Maka petua itulah yang Kak Azah kongsikan dengan anda semua, ya. Satu lagi, Kak Azah nak beritahu, Kak Azah minta anda jangan terlalu obses, ya. Maksud Kak Azah, janganlah kerana petua ni anda menolak terus rawatan di hospital. Ini adalah rawatan alternatif sahaja, ya. Jadi Kak Azah minta gitulah, jangan buang terus rawatan hospital semata-mata kan nak buat petua ni, jangan, ya. Dan satu lagi, Kak Azah terima banyak PM daripada seluruh Malaysia yang minta petua untuk penyakit yang kronik seperti kanser dan sebagainya. Kak Azah minta maaf, ya, Kak Azah tiada petua untuk masalah yang serius begitu. Dan Kak Azah secara jujur dari lubuk hati nak beritahu, tiada petua untuk menyembuhkan kanser. Namun sekiranya anda mengalami masalah kanser, Kak Azah nasihatkan ikutlah prosedur yang disarankan oleh pihak doktor atau hospital, kerana sebarang jenis kanser di peringkat awal insya-Allah selepas melakukan pembedahan dan kemo boleh sembuh sepenuhnya insya-Allah, ya. Jadi jangan obses sangat dengan petua lah. Maksud Kak Azah, sekiranya dalam petua-petua yang telah Kak Azah share sebelum ni dan akan Kak Azah share masa akan datang, contoh 10 orang amal petua ni, dok semestinya 10 orang tu sembuh, sebab kita ni faktor usia, lifestyle, kita punya darah, kita punya sistem imun dok sama. Mungkin dengan orang ni sembuh, dengan orang ni tidak. Jadi yang sembuh tu pula semuanya adalah asbab, adalah dengan izin Allah, petua hanya asbab. Jadi yang terlalu obses, ya, jangan terlalu meletak 100% total buat petua ni sembuh, jangan lah gitu. Jadi untuk tips menguruskan badan, ramai yang komen nak, insya-Allah Kak Azah akan kongsikan kemudian. Begitu juga dengan petua-petua yang lain, sebab Kak Azah mengalami kekangan masa, dan untuk petua-petua yang lain juga Kak Azah memerlukan masa untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan. Jadi insya-Allah Kak Azah akan postkan dari semasa ke semasa, just follow je page Kak Azah. Dan di sini juga Kak Azah mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang telah mendoakan kebahagiaan, kesihatan dan kesejahteraan Kak Azah dan seisi keluarga, insya-Allah, amin. Dan Kak Azah juga mendoakan anda semua diberi kebaikan dunia dan di akhirat, ya. Dan sekian saja. Kita berjumpa lagi. Ingatlah, ya, sememangnya kecantikan itu datangnya daripada kesihatan yang baik, kerana cantik itu sihat, sihat itu cantik. Assalamualaikum.